Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni memang cafe, kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami. Dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita akan come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini sekali lagi kita telah berjaya untuk melaksanakan ramai yang rindu-rindu tertanya-tanya ternanti-nanti Klinik Keluarga Bahagia. Klinik Keluarga Bahagia kali ini kita bersiaran di mana? Di MK Cafe. MK Cafe yang terletaknya di Senawang. Jadi kerana yang tadi ada dah tengok review awal tadi kan. Jadi insyaAllah kita akan promokan, kita akan share dengan anda. Di sini hidangannya memang istimewa dan dekat luar ni ketika kami sedang secara langsung ni, di luar ni ramai sangat customer pelanggan yang sedang menjamu selera dengan cukup berselera. Macam-macam menu dan hidangan yang disediakan. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa ada panel klinik panel tetap abadan selama-lamanya. abadan. Di sebelah kanan saya Ustaz Haji Nur Azman Ahmad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Rindu lah so kan? Rindu lama betul Ada tak 2 bulan? Sampai Sampai. Kita memang rindu. Ini dah jangan terkejut. Itulah dia sebelah kanan. Biasalah.
Okey pun tengah melambai kat saya sekarang ni. Kan, di sebelah kiri saya risau lah, macam tiba-tiba macam tak nak bagi kezinan ni, cerak balik kan. Iaitu di sebelah kiri saya, pas. Sebelah kiri saya Tuan Haji Izzuddin Ghazali. Khabar Baik, Alhamdulillah sihat adanya. Alhamdulillah. Makin keluar TV, makin lain macam fashion. Baju pun dah macam Hipster. Sesuaikan dengan kafe. Maklum. Baiklah. Jadi seperti biasa dalam tu ni keluarga bahagia ni tuan-tuan sekalian. Kita masa isu-isu kekeluargaan semua kan, dan kita perlu ambil perhatian juga kerana kemungkinan besar masalah ini juga melanda keluarga kita, melanda kehidupan kita. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan soalan yang pertama buat Tuan Haji Nur Azman kita. Isteri saya, daripada Mr. AG nama dia. Mr. AG Isteri saya seorang yang baik, anak sehingga boleh salah faham. Ada sekali hingga menganggap ibu dan ayah saya cuba memporak-perada rumah tangga, hingga pernah cakap ayah orang tak beriman. Ibu saya juga kadang-kadang nasihat untuk kebaikan anak-anak dan menantu, contoh bacaan Quran selalu untuk elakkan gangguan dan hasutan syaitan. Soalannya, bagaimana perlu saya buat untuk fahamkan isteri salah pandangannya dan apa amalan terbaik? Maknanya bila mak tu tegur jangan suruh mengaji, elak gangguan, ni agaknya tak beriman lah. Ini cerita pasal khurafat macam tu lah. Jadi dia salah faham, jadi terlalu perfect nak jaga anak. Jadi Ustaz silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Samsul dan Haji Izzuddin serta kru-kru yang dirahmati sekalian. Penuh dek lama. Jadi nak ngoban cerianya. Alhamdulillah bertemu kita dalam klinik keluarga bahagia. Dan soalan pertama ni satu kan, macam mana keadaan isteri tadi tu ya kepada ibu bapa mertua dan suami, rasa apakah cara terbaik untuk menegur isteri ni? Kita nak menegur pasangan kita ni, sama ada suami ataupun isteri, sebaiknya cara kita menegur tu masanya kena sesuai. Jangan time dia marah, time kita tak stabil, kita menegur. Nanti kalau itu yang kita buat masa keadaan tersebut, kita akan keteguran. Masalah pula. Jadi tegur tu tengok masa, tengok suasana kat mana kita nak tegur. Dan cara kita menegur tu penting. Contohnya, menegur tu jangan bersifat nasihat. Menegur tu bersifat berbincang. Apa kata? Apa pandangan awak? Kan, itu nama berbincang. Tapi kalau awak ni apa nak jadi? Tu dah mula kita kata dah ada unsur-unsur menasihat. Jadi dalam konteks bila isteri mempunyai sesuatu yang kita rasa salah faham lah pada keluarga, suami kena mainkan peranan lah. Maknanya itu supaya dia sedar bahawa apa yang dia fikir dan jangka itu sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Sebab orang perempuan ni kita tahu kan, dia mempunyai emosi lebih daripada akal fikiran. Bukan tak berakal, maksudnya emosi dia emosi dia lebih. Dan fikiran dia tu kadang-kadang disebabkan kerana pengalaman-pengalaman lampau yang ada membuatkan dia bertindak begitu. Jadi memang betul kalau dia seorang yang baik, kemudian tingkah laku dia tiba-tiba berubah, kemungkinan ada pengaruh-pengaruh dalaman yang berlaku kepada isteri itu, sama ada secara psikologi ataupun secara spiritual. So kalau secara spiritual ni maksudnya kita kena buat sesuatu lah. Suami contohnya macam banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam soalan tadi ada porak-peranda katanya kan. Salah satu daripada sifat makhluk Allah yang namanya syaitan, dia memang suka untuk melihat keluarga ini porak-peranda. Dan satu yang disebut oleh ulama, makhluk yang namanya iblis suka memporak-perandakan rumah tangga ialah dasin. So kalau boleh kita faham, isteri yang terlibat ni faham bahawa apa yang suami tegur, apa yang mak mentua beritahu tu sebenarnya adalah satu perkara yang baik untuk kita ikut. Cuma cara bagaimana kita nak menyampaikan tu yang penting. Jadi makna kata
pentingnya kesepahaman yang boleh kita cadangkan 3B. Pertama, bincang. Yang kedua, kita baiki. Yang ketiga, kita bandingkan keadaan sebelum berbincang dan selepas pelaksanaan. Jadi mungkin ada something yang tak kena bila kita dah bincang-bincang, kita buat masih lagi jadi apa masalah kali ini. InsyaAllah dengan perbincangan keluarga kita insyaAllah boleh selesai. Sebab sayang sekali, sebab isteri seorang yang baik lah, mak ayah pun memang niatnya baik lah nak menegur anak-anak kan. Jadi sekarang ni sayang sekali seandainya dia membawa kepada masalah apabila tidak difahami dengan baik. Baiklah, kita balik pada soalan seterusnya, iaitu soalan dari Lin dari Negeri Sembilan. Saya menantu dalam keluarga ni. Suami saya antara orang yang memang banyak berkorban dalam urusan rumah. Saya duduk dengan mentua. Suami saya mempunyai 2 abang, 2 second abang kepada suami saya, dan duduk dalam rumah seperti pasal bunga. Pasal bunga pula lah. Boleh katakan dalam banyak urusan keluarga, suami yang tanggung. Saya sudah banyak kali ajak suami untuk pindah rumah sendiri. Biarlah kecil tapi puas hati, tapi suami tetap risaukan sekali pindah. Kedua orang tuanya akan susah sebabkan abang beliau sekarang tidak bekerja dan betul-betul mengharapkan apa yang ada je. Ibu mertua saya bersikap agak kasar dan sering meninggikan suara walau dalam urusan-urusan kecil. Yang kalau ikutkan boleh je gurau, saya tak salahkan mereka, mungkin terbiasa dengan cara begitu. Tapi sebagai seorang perempuan biasanya tekaan dan betul untuk bercakap walau berselisih bahu dengan ibu mertua. Saya nak sangat duduk di rumah sendiri. Macam mana lagi cara saya nak dah faham dengan pandangan ibu mertua saya, tapi abang ipar saya dari awal sudah dulu berasingankan risau perkara ini akan terjadi. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih saudara Samsul Debat. Yang saya hormati Ustaz Azino Azman, rakan-rakan di official. Kemudian saya juga mengalu-alukan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang berada, ya. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung di luar, dan topik ataupun persoalan yang ditanyakan oleh SD tadi kepada saya, mungkin ada beberapa isu yang kita boleh keluarkan lah. Pertamanya, isu perhubungan dalam suami isteri, keluarga, mertua dan sebagainya ni ada isu perhubungan. So dalam perhubungan ni pada saya, setiap manusia perlu cari satu titik persamaan. Kalau dia lari daripada titik persamaan tu, jadi dia tak akan dapat menyelesaikan satu-satu masalah. Jadi apa-apa saja keadaan, mari kita sama-sama duduk berbincang. Sebab kalau masing-masing dengan ego masing-masing, dengan cara masing-masing, dengan kaedah masing-masing, kita bimbang, isu ni tidak akan berterusan menjadi lebih parah. Dan kita bimbang nanti daripada perkara itu tidaklah sebesar mana, akhirnya dia jadi lebih teruklah dan lebih membesar. Itu dari segi perhubungan. Dan dalam isu ni juga saya rasa mungkin ada masalah komunikasi, kan? So kita kena faham setiap orang berlatar belakangkan perbezaan dari segi pendidikan, mungkin dari cara kaedah kita berkomunikasi sangat penting dalam keadaan ini. Jadi saya mencadangkan kepada rakan kita yang bertanya, kan, cuba cari satu keadaan, bincang betul-betul isu ni supaya perkara ini tidak berterusan. Sebab perbincangan dalam isu ni adalah perkara yang sangat penting. Kalau tidak ada perbincangan, isu ni tidak akan selesai. Jadi baiklah duduk elok-elok, tengok keadaan, di mana kekuatan, di mana kelemahan, ukur betul-betul. Di mana ada ruang yang kita boleh teruskan. Sebab membina sebuah keluarga ni perlukan sokongan semua pihak. Kita tak nak nanti kalau dia keluar daripada rumah tu nanti meninggalkan mungkin ibu dan adik-beradik yang lain, kita nampak daripada sudut kita macam seolah-olah bahagia, tapi dia akan datang satu permasalahan, satu isu lain, kan? So elok bawa bincang. Dan dalam perkara ini juga pada saya, suami kena mainkan peranan lah. Suami mainkan peranan sebagai seorang ketua keluarga, mesti tengok keadaan dia, dekat mana kita nak bawa keluarga kita. Kalau tidak, perkara ni akan berterusan menjadi masalah, dan masalah ni akan jadi lebih besar nanti. Okey. Jadi maknanya kata perlu sekali lagi ceritanya perlu dikomunikasikan supaya dapat difahami dengan baik, supaya tidak mendorong kepada permasalahan dan mungkin perselisihan yang lebih besar. Baiklah, kita beralih pada persoalan seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan semua pada siapa yang baru saja mengikuti secara langsung ini, kita bersecara langsung di MK Cafe Kopitiam di Senawang.
Terima kasih banyak. Dan tajaan setakat ni makanan yang baru hidang ni. Baru adalah sikit yang ringan-ringan. Sebab nak selesaikan. Dan saya bagi pihak penganjur pada hari ini mengucapkan jutaan kemaafan kerana hari ini line sebab signal tak berapa kuat hari ni, tetapi kita cuba jugalah buat yang terbaik. Jadi kepada semua harap bersabar, mungkin type komen banyak-banyak dan share dengan kawan-kawan kita, insya-Allah. Mungkin mana yang boleh kita kongsikan, kita kongsikan. Baiklah, kita teruskan pada Tuan Haji Nur Azman. Soalannya dia kata, secara dasar ni daripada Bedah. Bedah. Secara dasar je tak ada masalah dengan mak ayah saya, tapi saya jarang bercakap dengan dia orang walaupun duduk serumah. Tak cakap sehari tu tak mustahil sebab memang macam tu. Saya ni anak sulung. Adik lelaki 2 orang dah kahwin, jadi mereka dah pindah keluar sebagai anak perempuan. Saya rasa mak ayah lebih ke adik-adik, saya tak diendahkan. Apa saya buat, dia orang tak support. Saya nak masuk dalam conversation dengan adik-adik pun rasa terasing. Jadi saya diam dan layan anak buah, rasa terasing walaupun duduk sesama. Itu je lah masalah saya. Memang rasa inferior. Every time orang tanya rapat dengan mak atau ayah, saya tak tahu nak jawab apa. Dia tak tanya pendapat saya kalau nak buat keputusan apa-apa. Tapi kalau adik selalu didahulukan, pernah cakap macam ni, tapi dia orang kata saya je fikir macam tu. Dia orang suruh saya kahwin tapi saya tak nak. Saya pernah bawa dia orang cakap dengan saya dengan dia orang, mak saya macam gelap bila masih apa tak pakai jangan cakap macam mana, rasa macam lebihkan orang lain. Dia rasa dia terasing, dia rasa dia tidak diendahkan. Hanya rapat dengan mak rapat dengan ayah pun kan. Jadi ukurlah jarak kan, siapa yang lebih rapat kan, macam tu lah kan. Jadi minta Ustaz Nazwan. Ya, alhamdulillah. Kalau pun persoalan kawan kita ni berat sebenarnya. Satu, dia rasa tak asing walaupun duduk serumah dengan keluarga. Mungkin ada sikap-sikap keluarga yang kita nampak mengasingkan dia. Ini sangat penting ya, bukan untuk keluarga ni saja. Semua keluarga yang ada di luar sana, pentingnya setiap ahli itu dihargai. Semua orang itu ada hak mereka untuk dihargai dan kita perlu menghargai mereka. Kemudian dia ada inferiority complex. Inferiority ni rendah diri, tuan-tuan. Bila kita cakap orang tak layan, bila kita tanya orang buat tak tahu. Lama kelamaan dia akan menyebabkan isolated tu, pengasingan cara semula jadi. Ataupun dalam diri individu ni akan berlaku apa disebut loneliness, kesepian sebenarnya. Bahaya. Sebab itu bila orang tak bagi perhatian, orang tak apik dalam sebenarnya ni, tak apik apa kita buat ni kan. Kita bercakap tak reti ya. Kita ni ada ke tidak sebenarnya rumah ni? Kesian tuan-tuan, sepatutnya ada satu perasaan ahli keluarga bahawa inilah sokongan yang perlu dilakukan, yang diberi kepada ahli keluarga macam ni. Bayangkan akak sulung ni, saya rasa pengorbanan dia banyak pada keluarga ni. Kan? Walaupun adik-adik kata kau kahwinlah kan, tapi bukan satu keputusan yang mudah untuk dia melalui perkara itu kan. Dan sebenarnya bagi keluarga yang ada isu ahli keluarga tak kahwin ni, jangan dijadikan isu. Jangan dibuatkan itu sebagai satu masalah dalam keluarga. Bak kata orang tua-tua, rezeki tak ada, betul tak? Tapi dalam masa yang sama, support secara psikologi dan spiritual tu sangat penting. Jadi bila kita tengok dah dibawa ke psikiatris, doktor pun tanya depan mak dia, awak ada lagi ke niat nak bunuh diri? Sebenarnya tuan-tuan, bila ada perkataan ataupun niat nak bunuh diri yang kita tahu daripada ahli keluarga kita, sangat-sangat bahaya. Bila dia sebut macam tu, bererti dia pernah terlintas ya untuk melakukan perkara itu, tapi mungkin pertimbangan pemikiran dia atau perasaan dia tak sampai hati nak buat. Orang tak bagi sokongan pada dia, kemungkinan apa yang dia fikir, yang pernah dia niat, dia akan lakukan. Saya teringat satu teori dalam psikologi menyebut maknanya 5 perkara yang diperlukan oleh manusia dalam hidup. Yang pertama, manusia perlukan love, kasih sayang. Love, kasih sayang ni makna perhatian, beri sokongan. Yang kedua, manusia perlukan fun, F-U-N.
FUN bukan D ya. Keseronokan, kegembiraan. Jangan tambah D ujung tu. Bila tambah D tu lain nak jadi kan. Bukan funfair ya. Maknanya keseronokan, kegembiraan, keriangan. Yang ketiga freedom. Manusia perlukan kebebasan. Kalau hidup dalam rumah tapi dikongkong, apa erti kehidupan yang ada pada individu? Yang keempat, memerlukan power. Power di sini bukan kuasa, tetapi penghargaan sebenarnya, appreciation. Maksudnya hargai kewujudan orang lain dalam hidup kita. Contohnya mak ayah. Walaupun anak ni nampak sumbangannya tak banyak dalam keluarga berbanding adik-adik yang lain, tapi sekurang-kurangnya kita menghargai dia sebagai salah seorang ahli keluarga kita. Dan yang kelima adalah survival. Survival ni adalah keperluan asas hidup kita. Makan, minum, tempat tinggal, keselamatan. Ni survival. Jadi kalau 5 perkara ni dapat difahami oleh semua orang, insya-Allah sebenarnya kehidupan keluarga kita akan aman, bahagia dan saling menghargai antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Jadi itu dia Jadi jangan pandang ringan kalau ada ahli keluarga yang kita nampak stres, dah mula mengasingkan diri, dia monongnya topi tingkap tu mandang ke jalan kan, berburak dengan ikan dalam akuarium contoh kan. Jadi jangan pandang ringan, sebab ini juga adalah merupakan tanda yang boleh membawa berkesan lebih buruk lagi. Jadi kita balik pada Tuan Haji Izzuddin. Soalan datang daripada Naufal. Permasalahannya berkaitan keluarga. Jadi misalnya memang keluarga. Tanyalah kan. Seorang anak lelaki setelah berkahwin, tanggungjawab terhadap ibu kandungnya dilepaskan begitu saja. Dan tanggungjawab itu dipikul pada siapa yang masih belum kahwin. Saya anak bongsu dan belum kahwin, jadi semua tanggungjawab saya yang kena pikul. Kemudian kamu. Itu saja. Jadi maknanya seolah-olah dia nak tanya adakah tanggungjawab nak jaga mak ni, jaga mak ayah ni adalah pada anak yang belum kahwin. Yang dah kahwin boleh lepas contohnya. Jadi Tuan Haji komen sikit. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Baik. Persoalan isu memang kita walaupun sudah berumah tangga, seorang dan bahawa tanggungjawab seorang lelaki walaupun sudah berumah tangga, dia masih meneruskan khidmat baktinya kepada kedua ibu bapanya. Berbeza pula dengan wanita ataupun isteri, bila sudah berumah tangga, tanggungjawabnya kepada suaminya. So apa-apa hal, perbuatan, tindakan, benda yang perkara yang dia nak buat, nak lakukan, perjalanan dia masa hadapan adalah tanggungjawab dia kepada suami. Dia kena minta izin dengan suami. Jadi dalam konteks ni ialah kita tak nak ubah orang lain. Kita tak boleh nak suruh orang lain, sebab mungkin orang tu ataupun abang kita tu tak, selepas dia berumah tangga mungkin dia tak faham dengan tanggungjawab, dia tak faham dengan apa yang sepatutnya dia kena buat. Itu perkara pokok yang lain lah pada saya. Tapi dalam isu ni Allah telah datangkan isu dalam rumah kita. Isunya di mana adik-beradik yang lain telah lepas tangan lah, ibarat dia kan, telah lepas tangan. Dia sebagai anak bongsu terpaksa pula menguruskan perkara ni ataupun bertanggungjawab kepada ibunya. Dan pada saya ini adalah ruang yang Allah datangkan kepada kita untuk kita berkhidmat ataupun berbakti kepada ibu bapa kita. Jadi pada saya jangan menyesali dengan adik-beradik yang lain, tetapi bersyukurlah kerana keadaan ini berlaku dalam diri ataupun dalam keluarga kita. Sebab dengan adik-beradik yang lain tidak memberi perhatian ataupun tidak berkhidmat, maka Allah bagi kita ruang untuk kita berkhidmat. Sepatutnya dalam keadaan ini kita jangan komplain, kenapa abang aku tak jaga, kenapa kakak aku tak jaga, kenapa aku yang kena jaga. Tapi sepatutnya kita menjadikan ruangan ini untuk kita bersyukur sebab Allah bagikan. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni Allah datangkan seseorang, kita menangis, tapi Allah nak kita jadi sabar. So untunglah kita. Jadi dalam keadaan ni mungkin Allah datangkan kepada adik-beradik yang lain yang mungkin tidak ada perasaan, tapi perasaan tanggungjawab tu jatuh kepada kita, dan Allah bagi ruang kepada kita untuk berkhidmat kepada ibu bapa kita. Kita tahulah bila kita menghormati kedua ibu bapa kita hingga akhir hayatnya, dan ibu kita memberkati kehidupan kita, semua anak harapkan daripada ibu. Jangan rasa kecil hati, jangan rasa susah hati. Allah dah bagi ruang.
you berkhidmat kepada kedua ibu bapa, inilah yang kita cari selama-lama ini. Jadi buat yang terbaik. Dan kalau kita tengok dalam hadis Nabi, paling senang lah bagi kita fikir kan, bila seorang sahabat tanya kepada siapakah aku patut buat baik, Nabi jawab ibumu. Selepas tu siapa? Ibumu. Selepas tu siapa? Ibumu. Selepas tu ayahmu. Makna 3 kali. Tak ada pula Nabi tanya kau anak sulung ke anak nombor 2, nombor 3. Nabi tak dalam keadaan macam tu tentu Nabi tanya. Masalah Nabi tak tanya. Simple je. Kita berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita selagi mana kita mampu, selagi mana kita boleh. Baiklah. Sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, jadi kita nak kongsikan dengan anda sedikit tentang kafe ini, tentang MK Cafe Kopitiam. Jadi kepada anda yang sedang menonton secara live, sama-sama kita saksikan. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni memang If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami. Dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita orang come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okay? Alhamdulillah, itulah dia tadi lebih kurang promo tentang tempat ni. Saya dah pun makan tengah hari di sini, memang menu dia sedap, masakan kampung pun ada. Kan orang kata sampai menjilat-jilat lah makan, sedap kan. Alhamdulillah. Jadi kita akan teruskan slot kita pada hari ini, itu soalan seterusnya kepada Tuan Haji Nur Azman. Okey, soalannya mana pula soalan tadi nak tanya tadi? Ni.
Saya telah berkahwin dengan seorang lelaki berstatus duda pada tahun 2016. Suami saya mempunyai seorang anak lelaki luar nikah berumur 19 tahun. Sekarang anak dia tinggal sama ibu kandung dia. Saya bagi pihak anak tiri, saya nak ceritakan konflik antara anak tiri dan ibu dia sendiri. Ibu dia mengidap penyakit kencing manis. Anak tiri saya masih bersekolah di tingkatan 6. Segala apa yang anak tiri saya buat di rumah ibu dia semua tak kena dan semua salah di mata ibu dia. Selalu kena marah walaupun hal-hal yang kecil. Langsung tak boleh bincang, tekanan pada anak tiri saya yang akan mengambil peperiksaan STPM tahun ini. Jika tinggal di rumah saya dan suami, aurat saya dengan dia menjadi satu penghalang. Susah untuk saya buat kerja rumah, dan bila berlaku konflik dengan suami, anak tiri saya akan dengar. Saya rasa tidak selesa dengan keadaan itu. Dalam masa yang sama, saya simpati dengan nasib anak tiri saya. Tolong bantu saya selesaikan masalah ni. Silakan Ustaz. Okey, kalau kita tengok soalan satu, ayahnya duda kahwin dengan seorang perempuan, ada anak tak sah taraf. Dia cabut pula sini anak tak sah taraf lelaki. Jadi hubungan antara anak tak sah taraf ni tadi dengan ibu tiri ni tadi, sebab dia bukan ajnabi, maksudnya dia bukan mahram lah kan. Jadi maknanya aurat ibu ni tadi tak boleh dilihat lah. Betul. Tapi dalam persoalan anak tu tadi, kalau kita faham, duduk dengan mak kandung dia, bergaduh pula, berkonflik, tak tonang, tak aman, budak nak peso tahun ni kan. Macamnya lah kalau pandangan saya lah. Amak yang kita sebut amak tiri lah tadi kan, mengorbankan sedikit lah diri dia, kepentingan peribadi dia untuk membelai anak ni supaya dia jadi anak yang baik kan. Sebenarnya anak tu tak bersalah itu keadaan ibu bapanya dahulu. Jadi anak ni diberi ruang untuk dia melalui kehidupan yang baik daripada pendidikan ibu bapa, memberikan ruang kehidupan yang lebih aman, tenang untuk dia menghadapi peperiksaan. Soal aurat tu bagi saya soal kecil je sebenarnya. Maksudnya ketika anak tu ada di rumah, ibu tu jagalah aurat tu. Tapi bila anak tu ada di rumah, macam pergi sekolah ataupun dia tidak ada di bersama, so tak ada masalah. Jadi sekarang pun kalau drama-drama pelakon-pelakon kita pun pakai tudung, nampak kan, alhamdulillah masih boleh berlakon, tapi jaga aurat kan, jaga jaga hubungan kita dengan orang lain. Jadi pada pandangan saya, inilah masa untuk bagi sokongan kepada anak tu supaya apa yang dilalui sama mak bersama dengan ibu kandung dia tadi itu tidak menambah lagi tekanan kepada kehidupan dengan ibu tiri dan ayah. Jadi apa yang kita harapkan, ibu bapa yang bersedia untuk memberi ruang kepada anak ni hidup bersama, jadilah orang yang bertanggungjawab ke atas anak ini kan. Kita khawatir poisi tua tak kono, poisinya kono halau kan, mana nak pergi budak ni, so aku lubuk dah payah, betul tak kan. So tak apa, dalam keadaan ni, inilah masa untuk kita ambil peluang bersama dengan anak tu, walaupun dia bukan anak yang kita kata halal lah perhubungan kulit ke kulit dan auratnya tadi, tapi dia tetap sebahagian daripada kehidupan suami kita, sebab dia anak kepada pasangan itu. Ada tak nasihat kepada anak tu pula? Mungkin lah kalau kita jadi anak tiri tu. Okay. Kalau Ustaz boleh Jadi untuk anak ni tadi kena faham konteks bila ibu tiri kamu tu adalah bukan orang yang ada hukum yang menghalalkan kamu dalam muasyarah pergaulan ni. Kamu pun kena faham maksudnya kalau ada ruang yang kamu boleh gunakan untuk tidak mengganggu privasi ibu bapa di rumah tu, so carilah jalan. Contohnya lepas SPM ni mungkin lepas STP ni mungkin ada peluang masuk universiti kan. Jadi kita akan ada di rumah ibu bapa tu sesekali je lah kan, atau waktu cuti. Jangan jadikan halangan untuk kita berjaya. Jangan jadikan asbab untuk kita mengundur diri. Jangan jadikan ini punca untuk kita perkara itu secara negatif. Jadikan ini sebagai satu cabaran dalam kehidupan anak. Terima kasih Ustaz. Jadi kepada kita kena tangani isu ni dengan sebaik-baiknya. Lebih mari ada anak-anak yang anak tak bersalah, jadi dia terasa macam diri dia macam seolah tak ada nilai di mata keluarga, sedangkan apa yang berlaku bukanlah salah dia kan. Jadi mana kata cubalah buat yang terbaik. Baiklah,
Kita beralih pada soalan yang terakhir untuk Tuan Haji Zudin hari ini, iaitu daripada Fatin. Kalau boleh jangan mention nama saya tu. Oh tak, itu bukan nama sebenar. Nama sebenarnya dia lain. Salah ulang. Okay. Macam mana nak ubah sikap main perempuan dalam media sosial? Alamak. Sampai video call berseronok, tapi dengan isteri tak ada pula nak WhatsApp or whatever. Kalau ada pun just tanya duit je. Okey tu tanya duit kan. Aduh. Bila kantoi pun jawapannya saja suka-suka, yang penting niat. Tapi sampai dah buat seks video call, macam mana tu? Stres nak hadap selama 9 tahun dari mula kahwin. Saya macam nak nasihat macam mana lagi? Saya nak kuatkan hati ini, dan macam mana nak buang perasaan sangsi bila dia kata tak buat lagi tapi kantoi juga buat lagi. Jadi silakan Tuan Haji. Baik, ini isu media sosial bukan isu asing untuk rumah tangga di zaman moden sekarang. Sebab itu kadang-kadang mungkin rakan-rakan kita yang dekat MK Cafe Kopitiam ni kan, yang bersama-sama makan dan suami dengan isteri kan, kadang-kadang ada setengah isteri yang sangat curiga bila makan handphone, tidur handphone kan, macam seolah-olah ada benda yang dirahsiakan kan. Jadi pada saya kita kena faham, kita kena tahu keadaan ini. Kalau ini memudaratkan diri kita, terutama isteri lah, kena ambil keputusan lah. Kalau tak nak ambil keputusan, nak beri peluang yang kedua, kena bagi peluang yang kedua. Jangan, kalau tidak dah dalam tempoh 9 tahun ni ada rasa curiga, ada tidak yakin, ada rasa sangsi, nanti dia akan menjejaskan perhubungan untuk jangka masa panjang. Jadi sebab tu kena clearkan perkara ni supaya dia tidak berterusan. Sebab kalau perkara ini berterusan, dia akan menjejaskan banyak pihak, dan kita bimbang keadaan ini akan memberi kesan kepada mungkin anak-anak kan. Anak-anak akan nampak, anak-anak akan lihat keadaan kenapa mak bapak dia macam ni dan sebagainya. Akhirnya menjejaskan emosi, mengganggu perjalanan hidup anak-anak juga. Jadi sebab tu memanglah dalam Islam penceraian ini satu perkara yang dibenci lah. Kalau boleh jangan teruskan. Tapi sekiranya ruangan ini menjadi satu halangan, dan setiap kali ada isu, setiap kali suami pegang handphone, setiap kali perkara ni berlaku, cerita-cerita lama akan diungkit. Jadi kita tak boleh move on, kita tak boleh nak bergerak kepada satu keadaan yang lebih baik. So mungkin suami isteri kena buat satu keputusan lah, sebab untuk kebaikan bersama. Tapi kalau suami kata memang tak buat kan, dan kita pun yakin dan percaya setiap orang yang melakukan kesilapan, dia akan memperbaiki kesilapannya. So dia dah diberi ruang, dah bagi peluang, ini peluang yang kedua, dia dah gunakan sebaik mungkin. Jadi isteri kena letakkan kepercayaan lah dekat situ. Kalau tidak, ini yang tak akan selesai. Jadi saya mencadangkan, kalau betul nak melihat keluarga ini terus bahagia, dapatkan pandangan profesional, dapatkan sesi kaunseling untuk duduk bersama-sama supaya perkara ini tidak diungkit-ungkit lagi. Sebab saya yakin dan percaya hidup ni ada 3 je masa. Masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Masa lalu dah tak boleh nak buat apa dah. Tak ada siapa yang boleh nak patah balik ke apa ke dan sebagainya. Sekarang ni masa yang kita ada ni untuk kita bina masa hadapan. So masa depan mana kita nak buat, kita kena terus berdoa. Dan mudah-mudahan kalaulah disebabkan kesilapan suami kita dulu, tapi mampu menjadikan keluarga kita bahagia dan menyebabkan hashtag Tiljannah tu berterusan, jadi maka kita kekalkanlah dan teruskanlah. Alhamdulillah. Baiklah, itu dia jawapan daripada Tuan Haji Izzuddin. Jadi makna kata suami ingat, isteri ni sampai satu tahap, orang perempuan ni bila dia fed up and dia give up kan, memang tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa, susah. Jadi sementara tengah okey tu, elok-elok lah kan. Hati-hati, benda nak tengok dalam phone ni, tengok, jangan main tengok aja, lepas tu layan sorang-sorang, bahaya tu. Setan ni mengacau ya kan. Jadi sebelum kita pergi kepada kesimpulan, kita nak buat sedikit promo pelancaran kita nak launch malam ni. Jadi berapa hari tempoh berapa hari? 2 hari je, 3 hari.
iaitu kita nak promotekan pada malam ini t-shirt. Tu dia. T-shirt bersempena dengan Maulid Rasul. Kita ada t-shirt putih dan ada t-shirt hitam. Kat depan ni Salam Maulid Rasul. Untuk panel dah ada dah. Tu penting. Biar semangat sikit. Kita ada satu warna hitam, satu warna putih. Yang mana yang ni warna putih. Okey, warna putih dengan hitam. Dan kedua-duanya ada lengan pendek dan ada lengan panjang. Maknanya warna putih pun ada lengan pendek dengan panjang. Yang hitam pun dengan pendek panjang. Ini belakang tahu aku tu nak pusing tu. Risau dia aku nak pusing. Jadi makna kata ni belakang ni ada kata-kata. Kata-kata hikmah. Tak ada maknanya mulut jahat hati baik. Sebaliknya bila hati baik mulut pun kena baik. Jadi siapa yang berhasrat nak dapatkan baju lengan pendek, baik warna hitam baik warna putih, lengan pendek RM20, manakala lengan panjang RM30. Harga istimewa, pasti dapat segera 3 hari saja. 3 hari saja sebab kita nak cuba pastikan sampai ke tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum Maulid Rasul. Jadi bolehlah pakai kan, tanda kasih sayang kita kepada Nabi. Mudah-mudahan salah satu menzahirkan dengan baju yang kita pakai. Jadi kalau siapa yang ingin berminat nak dapatkan, boleh hubungi nombor yang tertera di skrin phone anda. Baiklah, seterusnya kita minta kata-kata akhir, kesimpulan, nasihat dan pesanan dalam klinik keluarga bahagia kali ni. Kejap kan? Satu kan. Biasalah mu kan. Dia berdapat kat kau dah makan memang kejap ya rasa kan. Tambahan asap keluar. Tu lah tu. Ada cekodok pun cekodok kalau letak depan mungkin kita rasa kejap. Ini disimpan dulu kan. Contoh. Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Inilah masa itulah yang kita lalui sepanjang tempoh sejam ni. Kita dengar banyak ya urusan-urusan keluarga yang berlaku di luar sana yang memerlukan sokongan dari semua pihak. Kalau kita dengar tadi anak, kita dengar tadi suami, kita dengar tadi isteri. So apa yang kita belajar di sini, semua orang ni adalah ahli keluarga kita. So kita kena ambil perhatian bahawa setiap ahli dalam keluarga kita ni adalah mereka yang sangat penting dalam hidup kita. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Dan amat mustahil untuk kita mengasingkan diri daripada keluarga kita. Tidak ada orang yang wujud dalam hidup di dunia ni dia datang seorang-seorang. Dia datang daripada ibu bapa, datang bersama adik-beradik, datang sama keluarga besar ya, dalam keluarga kita. Jadi apa yang boleh saya ingatkan diri saya dan juga pendengar, penonton di luar sana, sama-samalah kita menghargai antara sama lain. Kerana kalau sebut nak masuk syurga tu, kita tak boleh masuk seorang-seorang. Kita kena bawa semua orang bersama-sama. Barulah seronok kita dalam syurga tu. Hingga ada kata-kata daripada mereka yang post dalam FB, kalau saya tak ada dalam syurga, carilah saya nanti di mana. Saya boleh bersama dengan anda. Wallahualam. Alhamdulillah. Kata-kata hujung sangat bermakna, tajam menikam. Baiklah, seterusnya kita dengar pula kesimpulan. Terima kasih SD, terima kasih Ustaz Haji Nur Azman. So kesimpulan untuk sesi kita pada malam ni ataupun ni, setiap orang ataupun setiap keluarga inginkan perjalanan kehidupan yang bahagia lah. Tetapi kadang-kadang ada onak, ada duri, ada ranjau kan. Itu adalah lumrah kehidupan. Memang dalam hidup ni selagi kita hidup, kita akan menjadi manusia ataupun menjadi entiti yang menyelesaikan masalah. So selagi kita hidup, masalah ni akan ada. Cuma berat macam mana masalah itu, besar macam mana pun masalah itu, kita perlu teruskan kehidupan kita. So kalau dia perlu dapatkan pandangan pakar, saya cadangkan kepada suami isteri, anak-anak dan sebagainya, rujuklah pandangan pakar. Banyak macam-macam kaedah ada sekarang ni. Dan jangan kita berdiam diri, sebab berdiam diri, memendam rasa, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kita bimbang nanti kita akan dapat penyakit, bukan saja penyakit fizikal, tapi kita dapat penyakit mental. Jadi gunakanlah kebaikan sebaik mungkin, gunakanlah ruang yang ada untuk terus mempertingkatkan. Sebab saya yakin dan percaya dalam perjalanan kehidupan kita ni, kita nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. So teruskan kehidupan kita, cari ilmu, cari rujukan,
Dan bagi suami dan isteri, cari pandangan, cari nasihat, cari ilmu, baca buku dan sebagainya. Sebab kita yakin dan percaya akhirnya kita nak keluarga kita bahagia, dan kita nak bahagia bukan saja di dunia, malah kita dapat syurga Allah, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang boleh saya sampaikan pesan pada semua, saya ada masalah, Haji Zudin pun ada masalah, Ustaz Razman pun ada masalah, semua orang ada masalah. Kan? Semua yang tengah menyaksikan ni pun tahu semua ada masalah. Tapi yang membezakan adalah macam mana gaya yang menyelesaikan masalah tu. Cari cara menghadap masalah tu. Jadi pastikanlah kita menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita dapat solusi yang terbaik ke arah menuju keluarga yang bahagia. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada MK Cafe Kopitiam Senawang atas sudi menaja program kita pada kali ini. Dan terima kasih juga kerana hidangan-hidangan yang saya rasa yang ni sekadar orang kata gimmick mula-mula je. Ada yang lagi borek lepas ni, insyaAllah. Lepas jadi insyaAllah. Dan kepada semua, kita akan bersiaran di banyak lagi tempat. Permintaan, terima kasih banyak, permintaan tinggi. Nampaknya minta kita buat live di tempat mereka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan di tempat selepas ini line coverage ni lebih baik. Minta maaf atas segala, mungkin ada yang putus-putus, ada yang hang dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba perbaiki daripada masa ke semasa. Itu saja untuk kali ini. Saya nak lepas ni ada food review pula. Food review. Lepas ni kita makan. Tapi forum ni dah habis lah kan? Betul lah dah habis kan? Ni ada director kat luar ni. Jadi kita ada food review. Mana food jadi kita iklan dulu. Selepas ini ada food review. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam, dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga Alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK. If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here.
kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami, dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita orang come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okay?
Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga Alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni memang If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami. Dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu
kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita orang come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okay? Hai, Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga Alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni. If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan
pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami, dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita orang come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okey? Hai, Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga Alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni memang. If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami, dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita orang come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan.
Assalamualaikum semua. Okay, selamat datang ke MK Cafe and Kopitiam. Kat sini kita cuba mendapatkan konsep kafe dan kopitiam. Pagi kita ada menu-menu kopitiam dan malam kita ada menu kafe. For those yang nak lepak-lepak, nak chill-chill, boleh datang ke kafe kita orang. Jumpa korang. Makanan best. Masak lomak cili api sedap. Recommended, price affordable. Harga Alhamdulillah berbaloi. Tempat very nice. Okay, makanan dekat sini portion besar, harga berpatutan. The best barista here and then very delicious food. Makanan kat sini sedap. Saya bagi 10 bintang. MK Cafe Kopitiam ni memang If you guys want to try a new cafe kopitiam, come here. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, pelanggan-pelanggan sedia ada yang menyokong kami. Dan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa sehingga hari ini. InsyaAllah kami akan memperbaiki mutu, kualiti dan servis kami dari masa ke semasa. InsyaAllah kita akan come out dengan menu yang berbeza-beza setiap bulan. Okay?
Kamera hijrah ni. Dah lama hantar ke ATM. Kau ada ATM nak. Layak radio kau bah. Hakim je tak apa. Okey. Dah. Okey, Alhamdulillah sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Kita akan buat food review. Food review. Jadi yang pertama ni kita sama dengan kita ada seorang tenaga penggerak pekerja. Manager. Penggerak utama lah manager kan? Ya. Dia akan hurai kat kita menu. Sebetulnya sejujurnya kita bukan biasa nak makan mana-mana ni kan, tapi dah diminta untuk buat review, kita cubalah. Jadi yang pertama ni apa ni Farhan? Beef stick. Beef stick. Beef stick. Makna beef tu binatang lah, lembu. Kan? Jadi potong sikit. Okay, dah potong ni betul tak Betul tu. Jadi Ustaz, maaf ni. Nanti bubur gravy tu Sama tak kan lagi burger kat tepi-tepi kat rumah kita tu. Lain ni special ni. Lain Special. Kuyak lain tak. Tu dia. Tu dia. Ni saya punya lebar. Tak. Tu dia. Gravy. Ambil dah. Curah sikit. Kirap ante. Kirap. Kiraman. Kirap terkirap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Sedap. Gravy dia sedap. Okey, gravy dia sedap. Dan tadi sebab tunggu tadi dia dah sejuk sikit. Okey lah, boleh makan. Kalau dia lagi yang panas-panas ni lagi sedap lah. Wah, tak berhenti mak. Sedap. Konon dengan selera dia. Konon Konon, sedap. Ustaz, komen sikit. Dia berbeza lah daripada biasa kita rasa tu kan. Banyak tombak kita bagi kan, tapi rasa beza. Tahniah. Untuk first ni kita bagi first 10 kita bagi. Kalau saya 9. Kami bagi 9 ha. 9. Alhamdulillah 9. Okey, yang ni kita boleh clearkan dulu. Okey. Seterusnya kita nak cuba yang mana pula? Yang ni kot. Ni ayam. Ni ayam. Sizzling chicken grill. Kita bagi sop kambing waktu. Lagi nak tu. Banyak lagi menu ni. Rasa sikit, rasa. Padu ni. Macam tulang ni. Yang ni sizzling chicken. Sila. Perapan ayam tu terasa. Ya. Kau dah potong lagi tu? Maknanya Tak apa. Saya dah banyak ni. Tu kelebihan sizzling ni dia panas. Ya. Kekal panas. Oi, ada lah. Tak anti pula tak. Tak apalah. Dia memang tajim je. Tak kata lah, tak terkata. Saya bagi 10. Saya setuju. Saya sokong. Kawan-kawan yang nak rasa boleh datang ke MK Cafe Kopitiam Senawang. Senawang. Belakang Bank Islam. Loket dengan Pusaka Rakyat.
Dekat dengan kedai buku Tengah Rakyat. Hantar anak kedai buku, hantar laki Seniah. cucuk duit, kita makan seniah. Dibuka setiap hari. Daripada jam berapa? Setiap hari ha. Usah lama yang ni. Yang ni lama pula. Okay, cukup babak mengucap. Yang ni pula. Okay. Okay, yang Angin teh. jolly ni. Lamb sizzling. Macam mana tak bagus. Berkecil-kecil dah. Lamb sizzling. Wah, tak sabar nak nonton ni. Lamb ni lain ni, pukulan ni. Ini lamb sizzling Bismillahirrahmanirrahim. Kambing ya. Oleh apa 10. Kalau habis lah apa? Bulu Sop. tanyo makan. Sop oleh hal lah. Nak tak? Sebab Okey lah. Dia ni perapan dia ni cukup lah. Bayang kalau sejuk pun sedap. Kalau panas Ni saya simpan sini dulu ya. simpan. Makan. aku orang kemis tau. Kalau yang tukang ambil gambar tu untuk nanti tu. Sekejap. Okey. Leleh hari orang. Yang ni yang buat ke dapur. Dia nak dipikir. Okey. Yang ni pula dia ada aneka. Berbagai dia ada apa? Lamb, chicken. Mana ni namanya apa? Ni big platter. Big platter. Mana yang tadi tu sama ke? Yang tadi tu semua ada dalam ni. Oh, Yang ni, jadi chicken chop. Yang ni chicken chop grill. Yang ni lamb grill. Yang ni yang steak. Yang ni yang steak, yang ni yang chicken ni. ni goreng semua. Kita bagi snack. Kira ada fries, hot dog, chicken popcorn, nugget, kira macam sambil-sambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada nugget. Bolognese tu. Di sini bawahnya ada bolognese. Ni berapa nak rogon? Ini 30 baik 60 sen saja. Weh, makan. Ini memang kita bagi Big platter big platter kita memang. Apa tak big dulang tu kan platter ni tu. Tak masalah. Ni punya sos campur dengan apa? Ni nama package buntang. Sampai tak terayur makan. Ni ayam ya? Tu grill tadi kot. Yang tuan chicken chop. Ini tadi Chicken chop tu. chop. Apa lama dah restoran ni? Kita baru hampir 3 bulan. Bau kan? Sebab sebelum tangan lain kan? Sebelum ni ramai lah. Tadi memang dan ni apa side dia kan?
Tak wabah ni. Bola. Bola. Macam bola. Meatball. Meatball bolognese. Ini yang bawah. yang bolognese spaghetti. Ada bolognese. Anak saya rumah. Meatball. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada kami. Kami nak teruskan menghabiskan ini tanpa pengetahuan orang ramai. Jadi terima kasih banyak atas sokongan semua. Terima kasih banyak pada MK Cafe Kopitiam. Kesempatan kita bertemu lagi memang terbaik. Jadi kepada siapa yang berkelapangan nak ubah selera, nak cuba-cuba, datang MK Cafe Kopitiam di Senawang, belakang Bank Islam. InsyaAllah terbaik. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.